Mungkin dalam 3 utas sajalah. Hujung dengan tengah. Macam itulah keadaan dia. Jadi kita letak dulu. Kalau tak cukup, selai boleh. Okey, kita samakan 3 helai tu. Ni dia ada bagi jubah. Tujuan dia untuk mudahkan tutup aurat, cover aurat si mati tu. Senang kita nak cover kapas. Tak adalah terdedah kan? Tak adalah terdedah. Okey. So di sinilah kita letak kapas. Kita letak daripada hujung ni sampailah ke bahagian leher dia. 1 bidang, 2 bidang, 3 bidang kapas tu. Biasanya kadang-kadang ada 3, macam dalam ni ada 2 sahaja. So kalau ada kemampuan yang lebih, beli kapas standby lah untuk cover di bahagian depan dia nanti. Ataupun tiba-tiba tengok tak banyak, tak apalah, bawah ni tak payah taruh kapas, atas badan dia kita taruh. Contoh, salah satulah terpulang mana-mana tuan-tuan nak guna. Bila kita taburkan kapur barus yang berwarna putih dan serbuk cendana yang berwarna kuning tu. Kuning ke macam kunyit sikit color dia tu kan. Kemudian barulah dibaringkan si mati tu, mayat tu. Boleh naik? Boleh, tak masalah. Okey, ke bawah sikit. Terus bawah. Okey. Alright. Ngam-ngam. Ya, macam tu. Dah boleh order ya? Dia senang. Dia ada jubah. Jadi bila dah pakaikan macam ni, kapas yang ada tu kita masukkanlah cover daripada hujung kaki dia ni sampailah ke bahu dia. Dan kita taburkan kapur barus yang lebih tu kan, taburkan dengan serbuk cendana tu, taburkan penuh. Ya. Serbuk cendana dengan kapur barus tu, kalau katakan itu amalan daripada dulu-dulu kan, adakah itu wajib ataupun Sunat. adab? Sunat. Benda-benda yang mewangikan si mati tu. So kalau tak ada, nak gantikan dengan benda lain, boleh tak? Macam minyak wangi Boleh. atar ke apa ke? Benda yang mewangikan minyak atar, itu antara sunat-sunatnya lah. Minyak atar kita tahu las, kan? Jadi katakanlah dalam proses mandian tadi, air bidara tak ada, daun bidara tak ada, yang ada limau purut ada. Blender limau purut boleh jadikan bahan siraman untuk mewangikan dia, bau dia kuat, wangi kan. Macam bedak. Daun pandan. Bedak kita gunakan atas ni kalau kita nak cover sebagai ganti kepada serbuk cendana. Tak apa lah. Tu keharusan dia tu, dia luas, fiqh ni luas. Macam tu ya. Serai wangi ada. Serai wangi nak digunakan sebagai rebusan, nak dimandikan, nak jadikan mandian nanti. Ganti kepada kapur barus tak ada ustaz. Kami di kampung pendalaman mana ada semua benda tu. Jadi daripada tanaman-tanaman yang ada, benda yang wangi, jambu batu daunnya tu. Kan bau dia kesat, sedap bau dia tu kan. Maka di blender umpama contoh ataupun ditumbuk. Orang kampung tak ada blender, tak ada elektrik. Duduk pendalaman, ditumbuk, diperah, dapatkan air dia tu, jadikan siraman. Harus, tak ada masalah. Semua benda tu. Daun pandan pun boleh. Yang tak sesuai, serai tom yam saja. Okey, kita tanya Ustaz. Ya. Andai kata kipas itu hanya sedikit, apa yang perlu kita taruh? Kapas tu, tinggal sikit saja. Sikit saja. Tujuan kapas tu pertama untuk cover area yang tertentu daripada terkeluar najis. That's why setengah tu kapas tu kita akan ambil, letakkan kat celah tu, kita tolak. Ataupun kalau kita memikirkan ada lagi risiko yang lain, boleh tak kita nak pamperskan dia? Boleh, tak ada masalah. Pakaikan pampers. Dulu-dulu kerana setengah set tu dia ada cawat, dia buat cawat. Kan? Zaman kita hari ni dah ada pampers dewasa, pakaikanlah dia pampers dewasa tu, tak ada masalah.
Kan? Tak ada masalah benda tu. Boleh. Kan? Tak berkait dengan benda berjahit atau tak berjahit. Isu benda pakaian yang berjahit ni bukan pada si mati. Isu tu pada orang yang dalam pakaian ihram. Dua benda yang berbeza tu tuan-tuan. Orang yang berihram, yang ni bagi si lelaki tak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kain ihram itulah. Kan? Bagi mayat tak ada masalah. Kami tak ada ustaz, kain kafan tak ada. Yang ada dia ada jubah. Jubah itulah jadi kain kafan dia. Tak cukup jubah, ada kain sarung pula di sebelah bawahnya pula cover. Kain sarung lagi yang selain lagi cover pula di bahagian atas. Asalkan dia terbungkus, mana yang mampu. Ada ruang yang terbuka cover dengan kain yang lain. Begitu juga orang yang mati syahid fi sabilillah dalam peperangan. Kan? Umpama contohnya, pakaian dia akan ada mungkin koyak rabak, kena bom dan seumpamanya tu. Di cover dengan pakaian yang lain, di cover. Cumanya jenazah bagi orang yang mati syahid ni dia tak dimandikan. Dia tak dimandikan kerana penyaksian pada darah dia tu yang keluar tu. Gitu tuan-tuan baik. Okey, selepas kita dah kapaskan tu, taruh kapur baros, taruh sebut cendana tu, di bahagian kepala ni kita cover dengan kapas, kita buat keliling dia. Tu yang tadi Ana beritahu tadi, kalau bahagian muka dia cedera, bahagian mulut dia tu sengit dan sebagainya tu, banyak luka besar dan sebagainya tu, kita cover di bahagian mulut. Cover macam tu. Kan? So kepala, selain daripada tu kita letak yang bahagian kepala, kita buat macam ni. Dia pun selesa, rasa sedap, lembut saja. Seram macam tu kan? Seram. Gitu tuan-tuan Apilah dalam grup Paningau. Baik kawan ni. Baik abang. Arwah ni baik orangnya. Okey, seorang lagi cover buat macam ni juga, belah tu. Cover. Abang boleh gerakkan kamera, angkat daripada atas pun boleh, jangan kena kipas je. Macam tu. Nampak Lepas tu baru lipat ni. Dia buat macam sampul. Envelope kau. Envelope lah. Buka balik Ustaz, buka balik. Kan? Ni lipatan sampul. 1, 2. Kapal terbang. Macam kapal terbang dulu zaman kita sekolah rendah dulu buat lipat-lipat tu kan. Bukan kita lipat dia, kita lipat kain tu. Okey. Yang dah lebih. Okey, alright. Barulah kita tutup kain helaian kanan dahulu, kiri kemudian. Sehelai. Okey, tuan-tuan cuba buat selai-selai. Kanan sini lah. Jangan tutup muka arwah sekarang. Kan tak ada kawan ni. Okey, bagi tegang masuk yang ke bawah. Dah lama dendam tu. Lama dendam. Sarik itu kan. Bagi tegang. Bagi tegang. Hari tegang ke? Ni. Selit ke bawah dan bagi dia tegang. Kubur kita dah ready belum? Boleh. Tinggal nak masuk je. Tinggal nak masuk je kan? Hutang banyak lagi ni. Mata dia terbuka kan? Mata dia terbuka, kita ambil tip. Masuk bawah dia, masuk bawah. Selamat. Nakal juga imam kita ya. Nak elak Ustaz dia minta orang ada bunyi dia akan sini mata. Ada orang tengok. Cantik tu, alhamdulillah bagus. Kalau kain ni, kain kafan ni, dia kamda. Berapa helai dia? Tiga helai untuk lelaki, 5 helai untuk perempuan. Kurang satu. Tak minut lah. Ada dalam nota kita tu ada. Dalam nota kita ada. Ini belum tegang gini ni. Apa balik? Okey, selit masuk bawah. Semakin seram ke? Semakin seram. Makin seram. Kain Ustaz dia tak kiri kanan. Tak ada isu. Tak ada isu. Ikut pada kita ni lah. Tak ada isu. Kita nak buat kiri. Cumanya ikatan ni saja ke sebelah kiri. Itu lebih apa ya? Biasanya kita buat belah kanan buat dia nak. Ya. Dia ni akan naik ke kanan kan. Nanti Tak ada masalah ni. Tak masalah itu. Ikan. Okey, tali ada 5 utas kan?
So kita memandangkan meja ni saiz dia macam ni, so kita buat dulu yang atas lutut. Bukan betul-betul atas lutut dia, melepasi lutut. Supaya dia tak terlucuk ke bawah. Ni lutut dia, ni atasnya lah. Ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Nanti dia masuk dalam liang lahat, yang kanan ni berada di bawah. Yang kiri ni akan berada di atas. Sunat kita buka ikatan tu. Sunat kita buka ikatan tu. Biarlah kita buat yang melebar macam ni, jangan buat halus macam tu. Supaya mayat selesa. Atas lutut. Kaki tu dia buka. Ikat kaki. Ikat kaki. Ikan dia tak mati Ustaz. Nanti nak buka. Tak, ikatan rebin. Ikatan rebin lah, boleh buka macam tu. Akilah raja tu. Akilah raja. Sebelum berangkap. Ikat nanti. Ikat itu terus. Satu lagi pinggang. Tak boleh. Boleh ikat. Jom kita makan dulu lah. Mana pinggang ni Lepas lah saya tetap sama Walid. Ikat dia tak apa. Ustaz, kalau kata kain tu tak cukup, katalah dia panjang kan? Dia gemuk. Macam mana cara kita nak Buat selisih. Gara hidung tu. Selisih lah. Selisih. Kadang kain ni yang dah siap potong ni, kawan tu pula tinggi, panjang kan. Kalau ada kain tambahan yang lain untuk dijahit, jahitlah. Kalau tak ada, in case tak ada, maka buat selisih. Itu je cara. Baru mana? Lagi. Tengok amalan bang. Sehelai lagi di bahu. Sejuk. Tarik bahu. Pinggang atau lutut. Okey. Lutut, atas lutut, pinggang. Kaki okey. Jadi Okey. Kaki, kepala, atas. macam dah biasa kapan je. Dah tutup kepala kau tak bernafas kan? Ikan kuat Ustaz, senang nak buka. Rambut kena potong sikit. Muka kita biar buka Ustaz Muka kita buka lah. Nak bagi peluang untuk anak isteri dia tengok kali yang terakhir. Biasanya time-time macam tu lah saya berpaling, saya tak tengok lah. Sebab sedih lah kita rasa macam diri kita. Betul selalunya macam tu lah. Belum ya. Nanya keluar. Biasa lah, time kena kawan, kena kapan memang ramai yang suka. Kan? Itu tujuannya kenapa kita letak kapas tu. Ustaz, perlu ke taruh kapas kat hidung tu, dalam hidung? Okey, kalau mayat yang normal, perlu tak kita letak sumbat kapas kat hidung? Tak perlu, macam dalam cerita Tok Adi tu kan. No rupa dia, dah macam cari chaplin je kan. Dia kata ada sumbat-sumbat kan? Jangan. Tak. Kalau ada bleeding kita sumbat, then kita cover dengan kapas sekeping. Tutup benda yang wajah yang tak cantik tu. Kan? Kadang-kadang kita panggil anak-anak untuk datang cium, yang kecil-kecil ni dia tengok ayah dia ada benda macam tu, dia tak nak cium. Dia takut. Pandangan dia lain, ni bukan ayah aku dan sebagainya. Dah mak dia rasa anak aku ni macam kurang ajar ke apa ke tak. tinggi amal. Itu situasinya. Ada kes yang kami pernah handle, daging belakangnya telah pun ditebuk kerana dia ada kanser hati. Okey. Bahagian tu dah dibuang. So kita sumbat dengan kain gauze, dengan kapas, kita tape. Masa kita dah kafankan dia tu, then kita tangguhkan sebentar untuk kuliah. Nanti lepas isyak supaya ramai saudara-saudara dia datang. Bila kita buka tengok dah merah lah. Kain kafan tu dah merah lah. Itu dimaafkan pada syarak. Kita tak boleh nak kontrol benda tu. Dimaafkan oleh syarak. Carry on lah. Seteruslah dengan solat jenazah. Lagi kaedah kaki bahagian kaki yang terputus lah. Macam mana kita nak letakkan? Okey. Kaki yang terputus biasanya kalau kes di hospital dia akan jahit sekali. Dia akan jahit. Dia akan jahit lah. Dia tak letak sebelah. Untuk bahagian yang dia bedah, contoh dia buka tempurung. Tempurung tu dia akan hantar sekali dengan body dalam plastik. Tempurung tu kita mandikan, kita balut dengan kapas, kita kapankan sekali sebelah si mati ni. Kita takkan pergi buka jahitan dia, pergi masukkan balik. Tak, kita tak buat macam tu. Kan, kita tak ada alat kemahiran tu pun nak menjahit tu semua tu. Kan, so kita letak di sisinya. Kafankan sekali, basuh, kafankan. Ya, dalam satu kafan tu. Kalau terlupa, dah balik-balik, Tok Siap tengah bersih-bersih. Tu apa benda tu? Dah tempurung arwah ha. So dia boleh, dia basuh, kan? Dia balut, dia pergi tanam lah. Tanamlah dekat kubur tu. Korek lah lebih kurang dalam sekaki macam tu, tanam je lah kat kubur tu.
ataupun dia tanam di kawasan body yang mayat baby, tempat baby kan, perkuburan baby tu. Untuk anggota yang terpisah-terpisah ni biasanya di perkuburan yang kecil-kecil tu yang dia buat. Macam tu lah tuan-tuan. Ustaz, macam Okey. mana dengan orang yang derma organ? Contoh Derma organ. jantung. Okey, biasa dia derma organ tu maknanya dia dah kurang satu organ dalam badan dia. Okey. So itu kita macam tak macam Ustaz kata dia dibolehkan ke macam mana? Ya, dibenarkan pada syarak. Dibenarkan pada syarak. Hukum menderma organ adalah harus dan dapat pahala besar bagi si mati tu. Dia declare kan. Hukum asal sebelum ni Fatwa Selangor mengharapkan derma organ yang muslim kepada non-muslim. Dia hanya mengharuskan derma darah kepada non-muslim sahaja. Sekarang dah berubah. Dah berubah. Selepas kajian-kajian dibuat, tak kiralah sama ada kita dermakan tu untuk asalkan namanya manfaat manusia. Sedangkan pada haiwan pun kita dapat pahala, apatah lagi manusia. Walaupun dia non-muslim. Soal benda tu acceptable ke tak acceptable after that kan. Kemudian daripada tu, sesuai tak sesuai tu belakang kira lah. Sebab ada juga kes yang dia derma hati dan sebagainya, lalas sekali tak sesuai. Contoh macam budak tu hafiz Quran, meninggal kemalangan. Derma organ tu yang pakai tu non-muslim. Kan tak sampai seminggu kena keluarkan balik. Tak sesuai. Saya ada soalan cepu mas. Macam mana kita nak kenal si mati ni muslim ataupun tidak? Ni benda yang ajaib sikit kan. Kadang-kadang orang tu tak ada dokumen, warga asing. Negara mana? Mungkin Nepal. Islam pun ada. Non-muslim pun ada. Petandanya adalah jantung tu dibelah. Kalau darah semua hitam dalam jantung, dia non-muslim. Dalam jantung tu semua darah dia hitam. Tu non-muslim. Kenapa Ustaz? Kenapa darah dia hitam? Kerana hitam ataupun cerahnya darah itulah menunjukkan orang tu beriman ataupun tidak, tuan-tuan. Peristiwa Nabi SAW Mi'raj, sebelum tu kan dibelah dulu jantung oleh Sayyidina Jibril. Kan Sayyidina Jibril mengeluarkan darah yang berwarna hitam, mengeluarkan benda-benda yang merosakkan. Dan tinggallah darah yang berwarna merah dan disucikan juga dengan air Zam-Zam. Yang bersih sekalian tubuh Rasulullah SAW. Itu ya. Baik. Tanda hitam adalah tanda kejahatan yang dipelihara tak berlaku pada Rasulullah. Daripada awal lagi tak berlaku pun. Kita semua ada. Orang kafir lagi ada benda tu. Dia punya hitam perangai dia bawa sampai ke jantung hati dia sekali. Tuan-tuan ya. Itu isyarat dia. Kawan-kawan kami yang forensik yang cerita, kalau tak kami tak tahu. Dalam kitab tak cerita pun. Kalau tak dibedah, Kalau tak dibedah tak tahu dah pengancaman daripada waris. Rakan-rakan di sinilah yang beritahu. Rakan-rakan kontraktor dia kadang ada kes di bahagian pembinaan. Ustaz, lepas kalau ini kita masuk ke liang lahat, nanti macam mana? Ada lepas ni ada ajak. Masuk liang lahat tu. Cara masuk liang lahat tu. Teknik masukkan ke dalam liang lahat, kita dahulukan kaki dia. Sebab dia slope masuk. Sebab ada orang dia gali kubur tu, dia macam ni saja. Ada orang dia buat ada lubang ke dalam. Yang tu yang paling baik sekali, paling bagus sekali lah. Sebab tu dia masukkan kaki dulu, baru dia turunkan kepala dia. Baru diturunkan kepala dia. Tu tekniknya lah. Kan secara melintang. Masuk tu melintang. Kemudian barulah diiringkan. Baru dipusingkan body tu. Faham kan? Faham. Sejuk ke panas? Kedalaman kubur berapa dalam? 7. Orang dulu dia amalkan 7. Orang sekarang dia amalkan 5. Kaedahnya sekira-kira haiwan yang melata di bumi tak mampu nak mengorek ke dalam tu supaya terpelihara jasad si mati. Tu kaedahnya. Kan? Kalau di Mesir, di Syria apa contoh, di Palestin tuan-tuan, parani je kubur. Orang yang gali kubur tu boleh berdiri, yang bangun lah. Ni paras dia. Kan? Mana dia cover, ditutup dengan kepingan simen. So kalau kita angkat jenazah masa nak masuk ke liang lahat tu, sebelah kanan, sebelah kiri kita sebelah kanan tak? Paut. Kita pegang dia. Paut tu terpulanglah tengok kedudukan. Tengok kawasan lapangnya kubur tu macam mana keadaannya. Kena ada kesesuaian dia lah. Macam tu. Tu biasanya orang yang jaga tanah kubur tu dia akan advise. Mana yang sesuai. Macam tu. Boleh pakai balik? Boleh pakai. Lipat elok je. Boleh tak waris si mati, isteri dia nak cium suami dia? Boleh. Kan? Isteri nak cium suami nak cium isteri, boleh. Tapi dia kena ambil wuduk lah selepas tu. Yang hidup tu ambil wuduk, bukan yang mati tu. Sebab dia nak solat jenazah kejap lagi.
Kan? Anak-anak boleh, sepupu tak boleh, yang perempuan. Dia yang mahram tu ya? Yang mahram boleh, yang bukan mahramnya tak boleh. Kalau yang mertua boleh lah kan? Mertua boleh, tak masalah. Mahram. Walaupun katakanlah dia dah bercerai dengan isteri dia, mertua dia still boleh, tak ada masalah. Hukum mertua tu terpakai terus. Terpakai terus. Kan? Tiba-tiba dah nak tutup dah, datang seorang perempuan muda-muda kan. Ustaz, boleh tak saya nak cium dia? Awak siapa? Isteri lah. Saya tunang dia. Macam ni lah. Awak jangan cium dia, awak ciumlah saya. Dan yang ni win. Tapi kapan ni kena order 2 ni? Macam mana? Yang ada jenazah bumi pakai keranda. Oh, pakai keranda. Okey. Normally kita tak pakai keranda kan? Kenapa perlunya ada keranda ataupun tak pakai keranda? Tengok situasi tanah perkuburan tu. Tanah yang jenis berpasir dia jerlus. Perlu kepada keranda. Ataupun tanah di kawasan tanah rendah. Kadang-kadang kita korek ada air. Maka berhajat pada adanya keranda. So sebelum keranda dimasukkan, disedut dulu air keluar. Tapi kadang-kadang sedut-sedut naik juga. Betul. Teruskan aja lah. Ke tu. Tuan-tuan ya. Okey, boleh kita masuk ke Dewan Solat? Okey, kita solat jenazah, ni ada kiblat kan. Kalau lelaki tu si mati tu kepalanya di sebelah kiri. Kalau perempuan di kepala di sebelah kanan. Si imam untuk lelaki kepala berdiri imam di bahagian kepala lelaki. Berdiri imam untuk jenazah perempuan di tengah-tengah pinggang, tengah-tengah keranda itulah, tengah-tengah keranda tu. Isyarat sebagai penunjuk cerita kepada makmum, oh tahu kata tu oh perempuan, tahu kata tu lelaki. Selain tu daripada kaedahnya lah. Gitu tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita blank. Aku tak ingat lah, hari tu kursus dah lama dah. Kanan ke kiri anak kena letak ni, letak je lah. Dia kalau terbalik tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kan? Dia tak marah pun mayat tu. Betulkan aku, terbalik dia kata. Tak ada. Sama lah. Sama. Pulang balik tak clear. Kenapa kanan, kenapa kiri letak kepala tu? Kan? Dia ada dasar dia sebenarnya. Selain daripada dasar-dasar yang ada tu, untuk membezakan supaya orang tahu jenazah tu lelaki ke perempuan. Kan? So kelambu hijau tu kan, kelambu hijau tu yang tutup kain kafan tu kan, dia ada bahagian yang ada Kaabah tu kan. Tu bahagian kepala lah kan. Orang tahu tengok, oh si mati ni lelaki sebab ke sebelah kiri. Oh si mati ni perempuan. So dia akan niat nanti masa dalam doa tu nanti dia letak perempuan tu. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itulah antara lain. Adalah sebab-sebab yang lain-lain tu juga. Kan? Boleh refer lah. Gitu. Tuan-tuan ya. So kalau ramai Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau kita tak kenal, tak tahu kata lelaki perempuan ke, sama juga, tak ada masalah benda tu. Dan kita jangan lupa kadang-kadang ada arwah yang meninggal di kampung, saudara kita, kawan kita, jiran kita. Kita dah duduk sini dah, menetap sini, dia kat sana juga. Kan, daripada kecil dan sebagainya tu. Kita tak balik jauh. Kan, jangan lupa solat jenazah dia orang. Ghaib. Buat solat jenazah ghaib dapat pahala tuan-tuan. Mudah aja. Tak sampai 5 minit sembahyang tu, 2 minit je. Kan? Dan apabila adanya kematian di depan ni, orang lelaki solatkan, orang perempuan solatkan jugalah di belakang. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Benda berpahala ni kita nak sangat ke akhirat nanti. Ya Allah, kenapa dulu aku tak buat? Wah, aku boleh sangat buat. Tu, jangan diabaikan. Peluang dapat pahala besar tu. Ya tuan? Kat kubur. Hukum dia. Boleh tak kita solat jenazah di kubur? Boleh. Kita solat jenazah bukan di atas kubur, di tepi kubur. Takkan kita naik atas kubur kawan tu pergi sembahyang situ. Kan? Tak, itu adab kan? Adab. Kita tak boleh melangkah kubur orang dan tak boleh berdiri di atas kubur tu. Nak sembahyang kat kubur tu, boleh? Dengan syarat, ada satu syarat. Yakni si mati tu belum lagi reput keseluruhan tubuh dia. Solat jenazah dibenarkan daripada tarikh kematian dia tu sesudah dia dimandikan, paling kurang. Lagi molek selepas dia dikafankan. Dah kafan ke belum? Telefon kawan kan, dah kafan dah. Kita orang nak sembahyang jenazah gaib kat sini. Silakan. Bila tempoh dia tu? Sehingga satu tempoh yang dikirakan pada munasabahnya lah telah reput dia. Tu yang dicerita dalam kitab.
kitab fiqh. Biasa seminggu ke 10 hari. Macam tu lah. 10 hari tu dah habis lah. Tinggal tulang temulang je. Tuan-tuan ya. Okey, mayat manusia ni selepas 6 bulan, dia tinggal tulang keting je. Tinggal tulang keting je. Tulang-tulang yang lain, kebanyakannya dah hancur sama macam batu-batu pasir je. Kebiasaannya lah. Ada juga Allah Ta'ala pelihara kekal juga bertahun-tahun pun ada. Dan ada juga yang Allah Ta'ala pelihara, badan dia pun tak keput-keput. Pun ada. Yang berbau wangi setiap malam pun ada. Kan? Pernah kami tengah memasak ni untuk bagi pada asnaf fakir miskin di Kedah. Kan? Bila kita tanya mana datang bau ni, kita tanya pada Tok Siak, ada kubur Tok Guru belakang tu, dia kata. Bau wangi tu datang. Dia datang tu waktu bila? Waktu malam. Pukul 11 ke atas sampai sebelum subuh dia lalu bau harum tu. Tuan-tuan. So bila bau wangi jangan lari. Ini nak lari je kerja. Kadang-kadang wangi tu datang daripada tanah perkuburan tu sendiri. Daripada kubur para wali Allah. Tuan-tuan ya. Ada orang ketika mana dia pergi ke tanah perkuburan Badar, dia ada bau. Dia ada terbau lah. Mana yang dapat bau tu lah, berbetulan angin tu lalu dekat hidung dia dapat lah. Ada yang tak bau-bau pun, angin tu ke arah lain. Ke arah lain. Tuan-tuan ya. Itu antara yang kami dapat lah ketika mana bersama dengan Al-Azhar Care, kita menyantuni warga mas dengan asnaf fakir miskin kat sana. Kubur kat sana, satu kubur 4 nisan dia. Rupanya kubur dia bertindih atas bawah. Tanah masjid dengan surau tu tak bersama mana sangat. Tapi waris-waris tu suka dia orang dikubur kat situ. Sebab hari-hari orang menuntut ilmu kan, dia orang dapat fadilat diangkat azab kubur. Bagi orang yang mana perkuburan dia tu kawasan laluan penuntut ilmu, tuan-tuan. Kawasan laluan penuntut ilmu pun dia dapat kesan faedahnya, apatah lagi faedah bagi penuntut ilmu tu sendiri. Kan? Tu Allah Ta'ala bagi jaminan bagi orang yang suka mendatangi majlis ilmu, dibuka laluan mudah dia untuk ke syurga. Si mati pun dapat faedah. 2 soalan. Soalan yang pertama, apabila berlakunya seseorang tu meninggal, ada orang dia tutup gambar arwah dekat dinding-dinding tu. Kadang-kadang bukan gambar arwah saja, potret saja, cermin pun ditutupnya. Kan? Dia kata nanti arwah melintas. Kan ada bayang arwah melintas. Tak, yang melintas tu bayang dia. Bukan bayang arwah tu. Mitos. Itu sangkaan-sangkaan sahaja. Yang kedua, dalam masa 3-4 hari arwah akan balik ke rumah tengok anak cucu dia buat apa. Itu juga mitos, tak berlaku. Begitu juga di malam raya dia nak pergi ziarah anak beranak dia kan. Itu juga tak berlaku. Tetapi jika Allah Ta'ala izin bagi orang yang soleh, boleh berlaku. Boleh berlaku. Itu dia kan. Dan yang confirm paling berlaku, jenazah ketahui urusan ahli keluarganya tu. Apabila datang jenazah yang baru ke alam arwah, dia bertanya, Mat, bila engkau meninggal ni, bila engkau masuk ke sini ni, baru tadi kan bertemu dengan kawan jiran dia sekampung satu taman ni, kan, Alam Jaya ni contohnya lah, kan. Apa khabar bini aku? Kan, bini kau dah kahwin lain. Haram betul. Tak, ini tak, cerita yang dia bertanya khabar tu ya. Ya, seolah-olah jiran yang hidup lah, dia bertemu tempat yang baru. Ya. Dia nak bertanya kahwin lain ke tak kahwin lain ke apa, dia buat harta tu, ikutlah apa yang dia nak tanya. Yang haram tu saya je yang sebut. Tuan-tuan, pasal nampak serius sangat tu kan, dah tengah hari dah ni. Takbir yang keempat, sunat kita baca doa lagi kan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tak hafal ustaz, panjang benar. Dia kata kan. Ulang balik doa yang tadi, Allahumma fir lahu ataupun Allahumma fir laha, boleh, tak ada masalah. Kan? Tak baca pun tak apa. Ya. Kan? Tak baca pun tak apa. Ya kak, ada soalan lagi? Ni sampai petang baru balik kita ni. Oh, upah. Salam kaut. Time tu dia tak salam pun. Dia burang poket kan. Orang yang datang solat jenazah dah standby awal lah. Pakai baju kan biar ada poket, dia kata. Kalau dia datang niat dia macam tu, niat dia tak ikhlas, tak comel. Ya.
Tetapi tak menafikan jika sekiranya tuan rumah ataupun tuan pada majlis tu dia nak bagi sedekah. Tapi janganlah dia bagi sedekah tengah-tengah orang tengah berdoa tu. Jangan macam tu. Masa orang nak beredar di pintu keluar tu, sedikit hadiah daripada kami. Sebut hadiah, jangan sebut sedekah. Sebab kadang-kadang orang yang terima tu sama-sama, aku dengan kau sesama kaya, pahala kau nak sedekah-sedekah ni, kan? Sebut saja hadiah. Walaupun ada fakir miskin yang sama-sama solatkan, sebutlah hadiah, kerana bahasa tersebut lebih murni. Tu kan? Gitu juga. Kadang-kadang yang datang solatkan jenazah tu tok guru, kadang mufti, kan? Tiba-tiba mufti nak keluar, kawan tu sedekah, mufti pun giling kepala. Dia tengok dia ni kenal ke tak ni, contohnya lah kan. Tu namanya bahasa adab. Penting tuan-tuan. Sama lah juga kita bagi daging korban. Ada bahagian sedekah untuk fakir miskin, 1/3 untuk bahagian jiran tetangga yang berhajat ataupun yang tidak. Semuanya lah kita katakan hadiah. Tetapi pada hukum fiknya, sedekah pada fakir miskin tu wajib, baru hasil fadilat korban, kan? Hakikatnya pahala yang berbeza-beza, kan? Hadiah pun ada pahala, sedekah pun ada pahala. Kita bagi sedekah pada orang yang miskin, ada pahala. Kita bagi hutang pada orang yang berhajat, ada pahala. Yang mana besar antara dua tu, tuan-tuan? Sedekah ke bagi hutang? Bagi hutang lagi besar. Nak pahala lagi besar. Selepas itu kita rasa kalau dia ni kalau tak bayar kat aku pun aku boleh halalkan lah. Sebab dia hutang 100-200 je pun, bukan 1,000, 2,000, 200,000, kan? Tiba-tiba kita tengok memang susah dia nak bayar ni, kehidupan dia susah. Aku halalkan hutang kau pada aku, kan? Kita halalkan tu. Tuan-tuan, apa faedah dia? Ini pesan guru kami, Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Jaafar. Dia kata, maka bagi orang yang macam ni diberikan kelepasan meniti titian sirat. Dia melintas tu syuk. Macam tu tuan-tuan. Ambil ilmu ni, amalkan. Boleh kan? So kalau ada sesetengah orang tu, kalau dia nak, kita nampak dia memang susah nak bayar balik, tak apalah, halalkan. Melainkan tiba-tiba dia enjoy, boleh kita baru renovate rumah, haram jadah betul. Tu lain cerita. Tu lain cerita, tuan-tuan. Orang yang haid boleh tak masuk tanah perkuburan? Boleh, haid, tak ada masalah. Orang yang dalam iddah boleh tak dia pergi ziarah ke tanah perkuburan suaminya? Dalam iddah tak boleh. Selepas berapa tempoh? 4 bulan 10 hari. Iddah orangnya kematian suami 4 bulan 10 hari. Kecuali dia semasa itu adanya kandungan di dalam perutnya, maka apabila bersalin saja dia, iddah dia tamat. Tu ya. Iddah orang yang bercerai 3 bulan 10 hari ataupun 3 kali suci. 3 kali suci. Tu dia kan. So tak ada masalah nak ke kubur, nak ziarah bagi orang yang tak ada kaitan dengan iddah. Tuan-tuan ya. Tak ada kaitan dengan iddah, tak ada masalah. Walaupun dia haid sekalipun, tetapi ada adabnya. Adab masuk ke tanah perkuburan, pakai kasut ke tak? Ini ramai orang tak tahu. Kalau sesuai untuk kita buka kasut, afdal kita buka kasut. Kalau tak sesuai kerana adanya duri itu, ini dan sebagainya itu, pakailah kasut. Pakailah kasut. Dan bagilah salam kepada penghuni tanah kubur tu. Assalamualaikum ya ahli diyar. Aku sendiri pun akan menyusul juga sebagaimana kamu. Gitu tuan-tuan ya. Tu adab kubur. Ya. Seandainya kita cuti dalam period, boleh kita mencium dahi ayah atau ibu? Tak ada masalah, boleh. Kita period ataupun apa nama ni, nifas ke, kan, salin, kan, mak ayah meninggal, nak cium dahi dia orang, tak ada masalah, kan? Yang masalah dia orang bangun cium kita. Tak apa. Tak ada. Itu semua mitos. Kau jangan menitik air mata kau, nanti azab si mati tu. Tak. Kan? Tak ada kena azab pun si mati tu. Menangis tak apa, meratap jangan. Sama ada di hadapannya, begitu juga di tanah perkuburannya. Sebab tu di awal Islam Rasulullah SAW melarang kaum wanita mendatangi tanah perkuburan. Sebab
dia meratap. Kemudian setelah mana mereka faham dengan adab-adab tertibnya itu dan mereka boleh kawal, maka dibuka semula hukum diharuskan untuk hadir ke tanah perkuburan. So hukum ni dia fleksi. Dia fleksi ya. Kalau begini keadaan kamu tak boleh. Kalau begini keadaan kamu boleh. Ambil nombor telefon saya, mesti banyak soalan lagi nak tanya sebenarnya kan. Tulis dekat tu pun tak apa. Tulis kat kertas tu pun boleh, nak berbual dalam handphone pun boleh. Kan? Jangan kontak saya, ustaz nak pinjam duit sudah. 019 271 4750. Kalau nak buat program untuk family pun boleh. Kan? Panggil anak beranak, menantu semua sekali duduk satu rumah tu, story. Dan adalah yang orang akan jadi model dalam kalangan anak beranak tu. Dia akan lebih rasa bonding bersama family tu, bonding. Tuan-tuan ni lebih erat hubungan kekeluargaan tu. Buat cara macam tu. Kan, nak jumpa anak boleh, insya-Allah. Ada dah beberapa yang buat macam tu, cara macam tu. Tuan-tuan ya, sekadarnya telah apa yang dapat dikongsikan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan, kan. Gurau-gurau tu jangan marah, kan. Ada yang kelakar, kok ada yang tak seronok ke ustaz ni kalau borak tak ada cerita lain. Contohnya lah kan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.